Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. So dalam bahagian B, 30 markah kita nak try jawab semua soalan. Okey, yang pertama ni agak susah tapi tak susah mana. Dia tentang aplikasi dalam bab yang kita panggil bab cahaya. Okey, dekat sini adalah tentang kamera. Ni orang zaman dululah dia pakai kamera filem. Kat mana kamera filem ni ada titik hitam. So apakah bahan kimia yang meliputi filem fotografi ni? Dalam filem ni siapa pernah tengok ni untuk zaman orang yang macam saya lah. 1999 tu baru darjah 1. Zaman 2000 tu baru darjah 2. So mak bapak kita sekarang tak adalah smartphone, tak adalah terus-terus dapat photobook. Dulu adalah kamera filem yang kita ni hitam putih. Bukan hitam putih. Ni macam warna hitam, kalau tengok dekat cahaya boleh nampak gambar. So bahan kimia yang ada dalam filem fotografi ni nama dia argentum bromida. Kalau ingat tentang fotografi ni, ingat argentum bromida. Okey, apakah pemerhatian yang dapat dibuat jika bahan kimia tersebut terdedah kepada cahaya? Jadi argentum bromida ni bila terdedah kepada cahaya, tak kisahlah cahaya matahari ke, maka bahan berwarna kelabu terbentuk. Tuliskan persamaan kimia dia, argentum bromida kalau ada cahaya, dia akan tukar jadi argentum dengan bromin. Apakah bahan yang dihasilkan sebagai titik hitam dalam permukaan filem tersebut? Argentum. Argentum ni warna dia warna hitam. Siapa dalam mak-mak selalu dia ada main, selalu ada chemical. Kalau budak kimia tahulah, dia ada argentum klorida ke argentum bromida. Kalau terkena tangan tu, dia boleh lukis macam tattoo. Dia boleh lukis kat tangan, nanti tak hilang 2-3 hari. Dia bukan macam tattoo, dia macam marker permanent. So nanti dia tulislah nama awet dia. So nanti cikgu tangkap siapa yang guna. Sebenarnya tak bagus sebab dia bahan kimia berbahaya. So jangan gada-gada nak main argentum bromida ke argentum klorida dalam makmal. Okay, next adalah apakah bahan kimia yang digunakan untuk memproses filem fotografi. Nama dia larutan natrium thiosulfat. Huraikan bagaimana bahan kimia itu berfungsi dalam proses filem fotografi. Larutan natrium thiosulfat ni melarutkan lapisan putih argentum bromida yang tertinggal pada permukaan filem. Lepas tu baru ada proses boleh jadi gambar. Simple je tentang gambar filem tu. Okey, soalan nombor 6, soalan yang famous, soalan tentang pencemaran di suatu kawasan. Berdasarkan Raja 6, apakah gas pencemar udara? Kalau daripada kilang ni, korang nampak gas kilang ni adalah sulfur dioksida. Daripada kerendaan ni, korang nak jawab karbon monoksida boleh, karbon dioksida pun boleh. Apakah kesan kalau jawab sulfur dioksida, hujan asid? Kalau jawab karbon monoksida ke, karbon dioksida ke, kesan rumah hijau. Jadi huraikan kesan rumah hijau. Gas karbon dioksida meningkat di atmosfera. Sebab apa? Daripada kerendaan. Contohnya korang buat pembalakan haram. So pokok dah tak ada nak serap karbon dioksida. So banyak lambakan gas karbon dioksida di udara, di atmosfera. Yang kedua, gas karbon dioksida yang tinggi tu memerangkap haba. So haba tak boleh dibebaskan ke angkasa. So haba yang terperangkap tu akan meningkatkan suhu bumi. Okay, soalan C. Cadangkan dua cara untuk mengurangkan pencemaran di kawasan itu. Kalau dekat kawasan kilang ni kena buat apa? Pasang pemendak elektrostatik di cerobong kilang. So dia boleh tapislah gas sulfur dioksida tu supaya tiada gas berbahaya dibebaskan. Kalau kat kereta-kereta ni pakai apa? Gunakan petrol bebas pelambam. Petrol dengan pelambam ni zaman-zaman dulu, zaman 80-an, 70-an, di mana orang baru nak kenal kenderaan bermotor. Dia pakai banyak petrol yang ada pelambam sangat, yang asap dia warna hitam tu, yang sangat berbahaya. Kalau petrol zaman sekarang ni dah semuanya, almost everything, dia bebas pelambam. Okay, soalan 7 tentang, ni semua orang mesti tak suka ni, tentang radio-radio ni. Okay, dia tunjukkan gambar raja blok sistem penerima radio. So, bila penerima radio je, R ni korang dah tahu apa? Aerial. Sebab nak radio nak kena terima, first kali kena masuk apa? Kena masuk aerial. Lepas tu masuk penala, pengesan, amplifier, last kali masuk pembesar suara. Di mana pembesar suara ni dia akan tukar gelombang audio, isyarat audio kepada gelombang bunyi. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Lukis bentuk gelombang yang diterima oleh R. Aerial tu terima gelombang apa? Dia gelombang ni macam inilah, macam bentuk ombak ni. Nampak? Ini adalah satu ayunan lengkap. Tak kisahlah korang nak lukis sekata ke, besar kecil pun boleh. Namakan komponen S. Kita dah cakap tadi. S ni adalah pembesar suara. Okey, tujuan dia adalah menukarkan isyarat audio kepada gelombang bunyi. C. Gambar rajah yang ditunjukkan ni. Siapa ambil kemahiran hidup tahulah.
Yang lead lab ni adalah diode. Diode di manakah komponen elektrik itu terdapat dalam penerima radio dalam penyah modulator. Ni kena tahu sikit lah, kena hafal. Okay, next soalan nombor 8. Soalan yang senang, semua orang tahu sebab semua orang makan KFC, semua orang makan McD. Tapi jangan kecam lah, bukan nak kecam fast food. Fast food ni okey lah sekali-sekala sebab dia sedap kan untuk release stress. Tapi kalau dah hari-hari order food panda, KFC, McD, jadi macam inilah artery kita. Mula-mula cantik je sebab hari-hari makan makanan yang sihat. Tiba-tiba selalu order food panda, order grab food, tiba-tiba lumen tersumbat. Ya, ini lemak atau kolesterol. Sebab dia tak semestinya grab food ke food panda. Dia kalau mak korang nasi goreng ayam, ni goreng telur pun, makan berminyak pun sama juga. Boleh kena kolesterol. Sebab tu kurangkan. Ajarlah mak. Cakap mak, masalah hari ni masalah tom yum, masalah sup. Dia lagi sihat lah berbanding makanan bergoreng. Okey, apakah X dan Y? X tu adalah kolesterol, Y tu lumen. Lumen tu yang kosong bulat tu lah. Nyatakan dua penyakit yang disebabkan oleh penggumpalan kolesterol tu. Penyakit jantung, stroke pun boleh. Arteriosclerosis ataupun kalau tak hafal tulis arteri tersumbat. Satu contoh makanan, mentega. Jangan ngada-ngada tulis KFC, McD tu jenama. Korang tulis ayam goreng betul. Tandaikan right bagi contoh makanan yang mengandungi lemak tak tepu yang boleh mengurangkan aras kolesterol. Lemak tak tepu ni dia lagi baik daripada lemak tepu. Contohnya minyak zaitun. Contohnya kalau korang nak juga guna minyak, gunalah minyak daripada tumbuhan, minyak zaitun. Janganlah guna minyak sapi ataupun minyak daripada lembu, tak bagus. Okey, nombor 9 menunjukkan satu pembalut coklat. Ini kita tentang tadi dalam soalan objektif ada Akta Makanan 1985 tentang label-label makanan ni. So dia tanya kat sini, kalau dia tanya kat sini yang mana satu kurang, tak ada dekat sini. Akta Makanan 1985 yang tak ada alamat. Alamat pengeluar tak ada kalau korang tengok lah. Okay, next kita pergi. Contoh kat sini dia bagi dalam ni ada penstabil. Fungsi dia adalah untuk apa? Untuk menstabilkan campuran minyak dan air. Sebab coklat ni dia terdiri daripada susu, minyak dan air. Sebab tu dalam dia ada penstabil untuk menstabilkan campuran minyak dan air. Kalau tak korang nak makan coklat pun takut. Tiba-tiba dia terasing. Nak makan coklat, minyak dengan air dia berasing. Korang pun takut nak makan coklat. Okey, dan ada lecithin. Kat sini ada lecithin. Untuk apa? Untuk menghalang bahan daripada termendak. Sebab dalam ni, korang tengok, dalam ni dia ada kokoa. Dia ada apa? Serbuk koko, dia ada minyak, mentega. Kat sini, apa yang jadi bila ada serbuk koko, ada mentega, ada susu, ada coklat ni, kalau korang tak tahu lecithin, apa yang jadi? Semua bahan-bahan tu termendak. Nak makan pun takut. Okey, then namakan bahan kimia yang digunakan sebagai perisa dalam ni adalah vanila. Bahan. Okey, next. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Dua soalan terakhir. Apakah yang akan terjadi jika coklat tersebut pengantioksida tidak dimasukkan? Coklat tu akan busuk, akan menjadi tengek dengan cepat. Sebab pengantioksida ni tujuan dia adalah untuk melambatkan aktiviti pengoksidaan. Kita ambil paling senang buah apple. Kalau buah apple tu cepat teroksida, maksudnya dia cepat busuk. Contoh dalam kes ni coklat. Kalau tak ada pengantioksida, dia cepat busuk. Diberikan dua maklumat yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Makanan 1985. Dia tak ada nama dan alamat penghilang, tak ada tarikh luput. Cuba tengok betul-betul. Tarikh luput tak ada, nama dan alamat penghilang pun tak ada. So, dia ada 5 benda penting. Kena ada ingredient, ramuan dia kena ada, berat bersih kena ada, cara simpan kena ada, nama makanan kena ada, nama dan alamat penghilang dan tarikh luput. Itu je untuk bahagian B. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa komen. Okey, untuk bahagian C nantilah kita buat. Dah banyak sangat. So, jangan lupa ulang kaji. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.